Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Sambungan kita ayat 55. Liyakfuru bima atainahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Ini sambungan daripada ayat yang sebelumnya, ayat 54. Itu dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menceritakan apabila mereka yang ditimpa dengan kesusahan itu dilepaskan, dibebaskan daripada kesusahan, tiba-tiba sebahagian di antara mereka kembali melakukan syirik.
agar biarlah mereka itu mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, kerana tindakan itu membawa kepada kufurnya mereka. Maka biarlah mereka itu bersenang-senang, biarlah kamu bersenang-senang, dikatakan kepada orang-orang yang musyrik. Nanti kamu akan ketahuinya, mereka itu menjadikan untuk berhala yang tidak mengetahui apa-apa bahagian daripada rezeki yang kami berikan. Tallahi, demi Allah, kami akan tanya mereka itu, kami akan tanya kamu tentang apa yang kamu ada-adakan. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan bagi Allah anak perempuan. Orang-orang musyrikin menganggap bagi Allah ada anak perempuan. Maksud mereka adalah para malaikat. Subhanah, maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Dan bagi mereka pula mengikut anggapan mereka bahawa mereka memiliki anak lelaki yang ma yashtahun, apa yang mereka inginkan. Dan apabila diberi khabar gembira kepada seseorang di antara mereka, dhamir hum ni merujuk kepada golongan musyrik, golongan musyrikun atau musyrikin. Apabila diberi khabar gembira bahawa mereka mendapat al-untha, kelahiran anak perempuan, lalu menjadi hitamlah wajah mereka, menjadi merah, padamlah muka mereka kehitaman kerana menahan rasa marah yang amat sangat. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia cuba bersembunyi, maksudnya sembunyikan dirinya daripada kaumnya kerana buruknya berita yang diberikan kepadanya, buruknya khabar gembira yang dibawa tentang kelahiran anak perempuan. Adakah ayumsikuhu ala hunin, adakah dia akan menahan, membiarkan anak itu hidup dalam keadaan dia mendapat kehinaan, ataupun anak itu akan dikebumikan dalam tanah, ataupun ditanam hidup dia dalam tanah. Ala sama yahkumun, amatlah buruk apa yang telah mereka tetapkan itu. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka mempunyai sifat yang merupakan satu perumpamaan yang buruk. Masal di sini maknanya sifat. Dan bagi Allah Ta'ala sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang bersifat maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita kembali kepada ayat 54-55. Allah Ta'ala menceritakan sebahagian perangai manusia yang kembali melakukan syirik apabila mereka berada dalam keadaan senang. Lalu dikatakan kepada mereka, liyakfuru bima atainahum, agar mereka itu engkar, kufur. Lam di sini mungkin atas dua maksud, boleh jadi lam tu lam menyatakan ta'lil, untuk membiarkan mereka itu menjadi kafir dengan rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Ay qayyadna lahum dzalika, kami yang jadikan begitu untuk mereka supaya mereka kufur, engkar dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan apabila dilepaskan mereka daripada kesusahan. Lalu dikatakan kepada mereka, fatamatta'u, ay i'malu ma syi'tum, kamu buatlah apa yang kamu kehendaki, wa tamatta'u bima antum fihi qalilan fil hayatid dunya, dan bolehlah kamu bersenang-senang merasai kenikmatan di dunia yang sedikit, nikmat yang sedikit semasa hidup di dunia. Sebenarnya bahasa fatamatta'u ni dalam bentuk lebih kepada lebih kepada sukhriyah, pada istihza, mengejek, mempersendakan. Biarlah, ikut dia lah. Nak buatlah apa yang kamu buat, tapi kamu akan rasa apa akibatnya nanti. Biasanya bahasa gini kalau dalam penggunaan harian kita, kalau seseorang budak yang degil, anak kita degil, kita dah beritahu tak boleh panjat pokok tu, nanti jatuh.
Lepas tu jatuh kita kata lagi naik ukah lagi lah. Ukah lagi tu dalam bentuk istihza. Bukan kita benar-benar suruh dia naik ukah pokok tu, tapi dalam bentuk dah tak dengar sangat, ukah lagi lah, panjang lagi. Fatamatta'u. Beberapa ayat yang mempunyai uslub yang sama seperti ayat ini. Contoh dalam surah Al-Mursalat, dikatakan kepada orang-orang yang mujrim, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu, makanlah kamu, wa tamatta'u, dan bolehlah kamu menikmati bersenang-senang, tetapi dalam keadaan yang qalilan, nikmat yang sedikit. Dah nak makan, makan. Ataupun kalau kamu rasa nak bergembira, nak berseronok, ambillah, tetapi itu hanyalah sedikit, sebab kamu golongan yang berdosa. Perkara ini arahan imatan dalam bentuk tahdid, dalam bentuk memberi ancaman. Seperti contoh ayat-ayat yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang mahu beriman maka berimanlah, dan sesiapa yang mahu kufur kafir biarlah dia kafir. Kalau rasa nak beriman, berimanlah. Kalau kamu milih untuk menjadi kufur kafir kepada Allah, terpulang kepada kamu, tetapi kamu tahu akibatnya. Bahasa ni dalam bentuk tahdid. Ataupun kul aminu bihi aw la tu'minu, katakan kepada mereka berimanlah dengannya, ataupun kalau kamu memilih untuk tidak beriman, terpulanglah kepada kamu, tetapi ada balasannya. Fasawfa ta'lamu, nanti kamu akan tahu hasil daripada perbuatan tindakan kamu. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Mereka menjadikan, mereka yakni haula'il musyrikun, golongan musyrik itu menjadikan untuk berhala yang mereka sembah sesuatu yang sebenarnya tidak mengetahui hakikat apa-apa, kerana ianya bersifat jamadun la yadur wa la yanfa', ianya kaku, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Mereka menjadikan bagi berhala yang mereka sembah ada nasiban, ada bahagian, untuk mereka persembahkan sesuatu daripada rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan. Sama ada rezeki itu minal harthi wal an'am wa ghairiha, rezeki itu daripada tanam-tanaman kebun yang ditanam, binatang ternakan, yataqarrabuna bihi ila Allah Ta'ala wa nasiban yataqarrabuhuna bihi ilaiha, untuk mereka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan rezeki tadi. Maksudnya kalau binatang dijadikan sebagai korban untuk fisabilillah, tetapi pada masa yang sama ada bahagian-bahagian tertentu daripada hasil tanaman dan binatang ternakan mereka yang dipersembahkan untuk berhala yang mereka puja, yang mereka sembah. Bermakna berlaku syirik dari sudut memberikan untuk berhala itu dan ini. Itu seperti disebut dalam ayat 136 surah Al-An'am, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Mereka menjadikan untuk Allah daripada apa yang berkembang membiak, daripada binatang ternakan dan juga tanam-tanaman itu, diambil tanaman dan binatang untuk mereka berikan nasiban, sebahagian untuk Allah, untuk mereka sedekahkan pada jalan Allah. Lalu mereka berkata, hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina. Ini adalah untuk Allah mengikut sangkaan mereka, manakala yang ini pula untuk sekutu-sekutu kami. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah. Maka apa-apa yang dipersembahkan untuk sekutu mereka tidaklah sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim, dan apa-apa yang dipersembahkan untuk Allah maka sampai kepada sekutu mereka. Ini mengikut anggapan mereka, mereka yang menganggap begitu. Ayat ini secara keseluruhan menceritakan apa yang pernah berlaku di zaman jahiliah. Tapi adakah tidak berlaku zaman sekarang? Berlaku juga. Manusia yang melakukan syirik kepada Allah dalam sesetengah perkara, mereka beribadat kepada Allah dalam situasi yang lain, mereka meletakkan ibadat itu kepada yang lain selain daripada Allah. Maksud nasiban di sini bahagian daripada rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Sebab taqarrub ila Allah, apa sahaja usaha kerja untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ianya hanyalah untuk kepada Allah.
hanya untuk Allah. Kalau dicari perantaraan, maka perantaraan itu boleh menghampirkan kepada syirik atau memang jatuh kepada syirik. Qul ud'u allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakan kepada mereka, kamu mintalah kepada golongan yang menganggap selain daripada Allah ada pihak yang lain. Qul ud'u allazina za'amtum min dunihi, padahal sebenarnya yang selain daripada Allah, fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk melepaskan kamu daripada kesusahan dan tidak dapat mengalihkan kesusahan ke tempat lain. Orang yang sebegini dia buat syirik. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Itulah orang-orang yang menyeru, meminta, yang mencari kepada Tuhan mereka suatu wasilah. Wasilah dalam bahasa mudah untuk kita faham ialah tawassul. Tawassul dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang betul, cara yang salah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat dan yang lebih mengharapkan rahmat Allah. Ini mengikut anggapan kaum musyrikin. Dia kata cara dia buat ni tak salah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lebih mengharapkan kepada rahmatnya. Niat dia tu memang betul, nak lebih dekat kepada Allah, nak rahmat Allah, tetapi caranya salah. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang salah. Apabila salah, walaupun niat betul, maka tetap dikira salah. Tetap dikira salah. Maka Allah Ta'ala memberikan peringatan dalam bentuk qasam, sumpah. Dia bersumpah dengan namanya Tallahi, demi Allah. La tus'alunna amma kuntum taftarun. Akan dia soal kamu, dia akan tanya kamu tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Tidak ada sesiapa yang terlepas daripada soal jawab dengan Allah Ta'ala apabila ada urusan yang akan dipersoalkan kepadanya. Ini ia melibatkan kes yang berat, ini persoalan akidah. Dan Allah Ta'ala akan tanya setiap manusia segala urusan, segala tanggungjawab yang telah diberikan semasa di dunia. Orang yang bersalah akan ditanya, orang yang diberi kesalahan, yang diberi tanggungjawab pun akan ditanya, sama ada selesai atau tidak tanggungjawab itu dengan cara yang betul. Tallahi, demi Allah, la tus'alunna, ada dua taukid, lam taukid dan nun taukid. Apabila sesuatu itu didatangkan dengan sungguh-sungguh, akan disoal, akan ditanya, maka ada taukid. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Dalam surah Al-A'raf di awal surah, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim, kami pasti akan soal, akan tanya orang-orang yang telah diutuskan Rasul kepada mereka, dan kami benar-benar akan soal, akan tanya Rasul. Rasul pun disoal juga. Allah Ta'ala juga akan menyoal, bertanya kepada Rasul, adakah Rasul telah melaksanakan tugas dengan baik, tugas dakwah. Tidak ada sesiapa yang terlepas daripada soalan. Nak lepas daripada soalan tak boleh, tapi kita kena bersedia. Pada soalan mungkar nakir dalam kubur, tidak ada sesiapa yang boleh terlepas, tapi kita kena bersedia untuk memastikan kita boleh jawab soalan mungkar nakir dengan baik. Sebab tu ramai orang kata soalan mungkar nakir ni soalan yang bocor. Semua orang tahu soalan tu, tapi belum tentu semua yang tahu soalan tu dan jawab tu boleh jawab dengan baik. Tahu dah soalan tu, boleh jawab kan tak tahu lagi. Itu terpulang kepada kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak. Macam mana nak berdepan dengan soal jawab ini, sesuatu yang sangat menakutkan kalau orang itu tidak bersedia. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu. Mereka menjadikan bagi Allah adanya al-banat. Al-banat maknanya anak-anak perempuan. Pada anggapan mereka, di antara kejahilan kaum musyrikin dan juga tindakan mereka mengadakan pendustaan kepada Allah, yaitu waja'alul malaikatan alladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan para malaikat yang sebenarnya hamba-hamba Allah
mereka anggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Lalu mereka menyembahnya, fa'abaduha, mereka menyembahnya bersama dengan sembahan mereka, bersama dengan Allah Ta'ala. Fa'abaduha ma'allahi Ta'ala. Lalu fa'akhta'u khata'an kabira, mereka telah tersalah dengan silapan yang besar, kerana mereka menisbahkan kepada Allah al-walad, anak, padahal la walada lahu, dia tidak mempunyai anak. Sebenarnya perkara ini bukan berlaku kepada semua masyarakat jahiliyah. Adakah semua masyarakat jahiliyah dalam kes membunuh semua anak perempuan? Tidak semua, bukan semua berlaku begitu. Ada yang buat dan ada yang tidak buat. Kalau setiap orang di antara masyarakat jahiliyah membunuh anak perempuan hidup-hidup sehingga yang tinggal hanya anak lelaki, maka lepas tu sendiri lah. Maka keturunan lepas tu tak ada lah. Anak lelaki ni akan kahwin dengan siapa, macam mana pula ada keturunan yang akan muncul selepas itu? Sebab tidak ada lagi anak perempuan yang boleh dijadikan pasangan hidup. Maknanya kes bunuh tidak melibatkan semua, melibatkan sebahagian kelompok dalam masyarakat jahiliyah. Maha suci Allah dengan anggapan yang mereka lakukan begitu. Maknanya mereka jatuh kepada syirik kerana menisbahkan kepada Allah anak. Walahum ma yashtahun, mereka beranggapan bagi mereka apa yang mereka inginkan, yakni al-banin. Mereka memilih untuk diri mereka az-zukur, anak-anak lelaki, dan mereka menafikan akan kewujudan anak perempuan. Sebaliknya dinisbahkan sifat anak perempuan itu sebagai milik Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka perkatakan. Di antara dosa yang besar ialah menisbahkan kepada Allah sesuatu yang seseorang itu tidak ada ilmu tentangnya. Seseorang tidak ada ilmu tentangnya. Janganlah seseorang mengatakan kepada Allah perkara yang dia tidak tahu. Maka cukuplah dia mengatakan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Termasuklah mengetahui tentang zatnya yang tidak diketahui oleh manusia akan hakikat zatnya. Tidak boleh seseorang mengatakan begitu dan begini kecuali dengan ilmu, dengan hujjah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ayat berikutnya masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya dalam tajuk yang sama, kisah yang sama. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila diberi khabar gembira kepada seseorang mereka dengan kelahiran anak perempuan. Wa idza busyira ahadu haula'il arab, apabila salah seorang di kalangan Arab diberi khabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, lalu jadilah wajahnya muswaddan, kehitaman, iaitu dalam keadaan muram, marah, kecewa, wa huwa kadhimun, dan dia ni sangat marah dan menahan kemarahannya. Ai sakitun, diamlah ia, min syiddati ma huwa fihi min al-huzni, kerana bersangatan sedih yang ditanggung olehnya. Yatawara minal qaum, dia bersembunyi daripada kaum kerana benci bahawa manusia melihat bagi dia ada anak perempuan. Sebab itu masyhur dalam riwayat yang memperkatakan tentang keburukan yang pernah dibuat oleh Umar Al-Khattab di zaman jahiliyah, menanam anak perempuannya hidup. Tapi riwayat itu sebenarnya tidak benar, tidak sahih. Dan dia adalah riwayat yang sengaja dibuat oleh golongan Syiah untuk memburukkan pribadi sahabat, khususnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dengan mengatakan bahawa Umar sendiri pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup semasa zaman jahiliyah. Jadi riwayat itu adalah tidak benar.
dhalla wajhuhu, wajahnya menjadi muswaddan, kehitaman. Itu gambaran kepada buruknya. Allah Ta'ala menggambarkan wajah yang hitam dalam ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ingatlah kamu kepada hari di mana beberapa wajah manusia menjadi putih berseri dan beberapa wajah yang lain menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang menjadi hitam mukanya, lalu dikatakan kepada mereka, adakah kamu menjadi kafir selepas kamu beriman? Ibnu Abbas mentafsirkan ayat, maksud wajah menjadi hitam ialah ahlul bid'ah, orang yang mengadakan perkara bid'ah yang membawa kepada kufur dan syirik. Adapun orang yang wajahnya putih berseri-seri adalah ahlus sunnah, yang kekal dengan asal apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengubah, meminda ajaran agama. Muswad dan kehitaman, dua perkara yang kontra antara putih dengan hitam, antara putih dengan hitam, antara cerah dengan gelap. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW menggambarkan sifat api neraka yang menyala. Uqida 'alan nari, dinyalakan pada api neraka itu selama alfasanatin, selama 1000 tahun, sehinggalah ia menjadi ibyaddat, keputihan. Setelah menyala 1000 tahun jadi putih, jadi ihmarrat, jadi kemerahan. Pertamanya 1000 tahun jadi merah, kemudian dinyalakan, ia dipanaskan terus 1000 tahun sehingga ia menjadi ibyaddat, putih. Api yang merah tukar jadi putih, kemudian dibakar, dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga ia menjadi hitam. Bagaimana daripada merah tukar jadi putih, lepas jadi hitam, melibatkan objeknya sama, iaitu api. Rupanya api hitam itu lebih panas. Padahal api neraka itu sendiri ada syahiq wa zafir, ada bunyi hembusan nafasnya yang menakutkan. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Selain daripada bunyi, warna api itu pula ada putih, kemudian yang dahsyat adalah warna hitam. Muswad, dan wajah mereka kehitaman dalam keadaan wahwa kadhimun, ianya sangat menahan akan rasa marahnya. Perkataan kadhim daripada kadhim, kadhama, asalnya maksudnya masa kalau kata tahan, tapi merujuk kepada tahan rasa marah. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala memberi sifat gambaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka sama ada ketika senang, ketika susah, dan orang-orang yang menahan al-ghaidh, marah. Al-kadhimin al-ghaidh, orang-orang yang menahan akan marahnya. Tapi dalam ayat ini tak disebut perkataan ghaidh, perkataan marah, tetapi dapat difahami kadhim di sini dengan maksud orang yang sangat marah dan dia cuba menahan kemarahannya kerana mendapat cahaya mata anak perempuan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man kadhama ghaidhan, sesiapa yang menahan marahnya, dia ada rasa marah, dia menahan marahnya, padahal wahwa qadirun, dia mampu, dia berkuasa untuk melepaskan marahnya, tapi dia sabar, maka diberi kepadanya ganjaran pahala sehingga diberi pilih untuknya manakah bidadari syurga yang hendak dia miliki. Da'ahu ala ru'usil khalaiq, dipanggil ia di kalangan manusia yang ramai, hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa, sehingga diberi pilih yang manakah bidadari yang dia mahu. Itu kelebihan bagi orang yang boleh menahan sifat marahnya, yang sepatutnya dia boleh, kalau nak lepas marah tu boleh, tapi dia juga, dia tahan juga.
Sebab sifat marah seperti api yang akan membakar seseorang. Memang manusia ada fitrah marah, memang ada sifat marah, tetapi menahan marah itu lebih baik dalam perkara yang kalau marah tu tidak melibatkan intihad hurumatillah, mencabut, melanggar hukum-hukum Allah. Kalau kita marah kepada orang yang melanggar hukum Allah, itu marah yang digalakkan, yang dibenarkan. Tapi kalau dalam perkara urusan dunia, maka adalah lebih baik kita menahan marah. Kita boleh menegur, tetapi dengan cara tidak melepaskan kemarahan, maka itu lebih baik. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia bersembunyi daripada masyarakatnya kerana disebabkan buruknya berita yang dia dengar. Apabila sebahagian masyarakat jahiliah yang dikhabarkan kepadanya bahawa dia mendapat cahaya matanya anak perempuan, tak tahulah kenapa dia punya anggapan terlalu hina. Memiliki anak perempuan ni suatu kehinaan. Mungkin sebab zaman jahiliah ni dia menganggap sifat kepirwiraan hero tu hanya pada anak lelaki yang akan digunakan dalam medan peperangan. Adapun sifat-sifat yang negatif banyak dinisbahkan kepada perempuan dan anak perempuan. Contohnya sifat yang orang yang tidak tahu membaca dan menulis, la yaqra wa la yaktub, maka dinisbahkan kepada ummi, ibu nisbah kepada orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Sebab ramai kaum wanita di zaman jahiliah tidak tahu membaca dan menulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutuskan dari kalangan bangsa yang ummiyin, yang buta huruf. Kenapa orang yang buta huruf tak tahu membaca menulis disebut dengan ummi? Asal ummi maknanya ibu. Sebab ramai kaum wanita di zaman jahiliah yang sebegitu. Bukan semua, tapi kebanyakannya sebegitu. Begitu keadaannya. Ayumsikuhu ala hulin, adakah mereka akan terus menahan, membiarkan anak itu hidup dalam keadaan mereka menanggung kehinaan, rasa hina yang dirasa malu, ataupun mereka akan timbuskan anak itu dalam tanah untuk membolehkan dia mati. Maka dipilih. Yang biasa dipilih oleh orang yang sebegini, orang jahiliah sebegini adalah anak itu ditanam hidup. Kita pun fikir juga, kalau itu yang berlaku, bagaimana pula dengan pihak si ibu? Kalau si bapa ni buat begini zaman jahiliah, bagi si ibu, adakah si ibu tergamuk membiarkan anak yang baru dilahirkan tiba-tiba dibunuh, ditanam hidup-hidup? Sifat ini lebih kepada sifat benci kepada kelahiran anak lelaki, lebih kepada pihak si bapa. Adapun untuk ibu, fitrah manusianya dia tidak sampai hati. Dalam satu kes peperangan di mana apabila Nabi SAW berjaya menawan pihak musuh, dalam ramai-ramai pihak musuh yang berjaya ditawan di sebuah tempat, terdapat kaum wanita pun ada, orang yang bawa anak yang masih kecil pun ada. Lalu seorang ibu yang menyusu anaknya, dan Nabi SAW bertanya, adakah kamu terfikir bahawa si ibu ni akan tarihatu waladiha, akan campakkan lontarnya anaknya dalam api? Padahal anak itu masih kecil dan masih menyusu. Maka sahabat mengatakan, sudah tentu tidak. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha. Allah Ta'ala lebih penyayang, lebih pengasih kepada hamba-hambanya daripada kasihnya si ibu ini kepada anaknya. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan mencampakkan hambanya ke dalam api neraka kerana sifat pengasihnya, melainkan ada salah silap yang dia tidak mahu ampunkan. Kalau si ibu tu
nak bawa setara mana dia tidak akan tahu anak lelaki, maka Allah Ta'ala sangat luas keampunannya untuk dia tidak mencampakkan hamba-Nya, kecuali kalau orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran yang telah pastilah azab itu untuknya. Ala sa'a ma yahkumun, amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Maksudnya menetapkan bagi mereka anak lelaki sahaja, dan mereka menetapkan, menisbahkan bagi Allah, kata mereka anak perempuan. Itu adalah suatu ketetapan yang mereka buat, dan ia sesuatu yang sangat buruk. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Untuk orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari akhirat, sifatus su, mathal maknanya sifat. Biasa kita bertemu dalam beberapa ayat mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan syurga yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksud perumpamaan di sini adalah sifat. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun maknanya sifat. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ada sifat yang buruk. Sifat yang buruk yaitu adanya sifat an-naqsi, sifat kekurangan yang dinisbahkan kepada mereka, yaitu mereka hanya berkeinginan untuk memiliki al-aulad al-dhukur, anak-anak lelaki sahaja, wa karahatul inas, dan mereka benci kepada anak-anak perempuan. Ada setengah orang dia tidak suka, dia kata dia ni ada anak perempuan sahaja, tak ada anak lelaki. Ada setengah pula dia kata dia ni anak lelaki sahaja, tak ada anak perempuan. Maka jawabnya, terimalah seadanya, kerana yang menentukan jantina anak lelaki perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu arham wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikandungkan oleh ibu yang mengandung itu, sama ada anak yang lahir itu lelaki atau perempuan. Sebenarnya dalam tempoh tertentu dalam kandungan, mereka diutuskan, dan mereka bertanya, ya Allah, adakah anak lelaki atau anak perempuan? Ataupun dalam ayat yang lain, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Ta'ala mengurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki anak-anak lelaki sahaja. Ada setengah manusia dalam beberapa orang anak dia itu semua anak lelaki, dan ada orang yang semua anaknya adalah anak perempuan. Ada pula orang lain, au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ataupun Allah Ta'ala menjadikan mereka itu memiliki kedua-duanya, anak lelaki pun ada, anak perempuan pun ada. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, atau dia menjadikan sesiapa yang dia kehendaki tiba-tiba jadi mandul. Ada orang yang jadi mandul, anak lelaki pun tak ada, anak perempuan tak ada, langsung. Itu adalah ketentuan Allah, itu bukan suatu pilihan dia. Kalau orang itu dapat anak lelaki sahaja, itu bukan sesuatu yang hina di sisi Allah. Kalau dapat anak perempuan sahaja, itu bukan sesuatu yang hina. Kalau dapat dua-dua jenis pun, itu adalah satu kebaikan. Kalau tak ada rasa pun, tak jadi masalah, sebab yang menentukan adalah Allah. Jadi terimalah seadanya apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita di dunia. Walillahil masalul a'la, dan untuk Allah Ta'ala baginya sifat yang tertinggi, al-kamalul mutlaq, kesempurnaan yang mutlak. Allah Ta'ala itu maha suci ia daripada anil waladi wal walid, daripada memiliki anak, daripada memiliki bapa, daripada memiliki sekutu. Kerana dialah al-ghaniyyu 'anil alamin, yang bersifat maha kaya daripada semesta alam ini. Al-munazzahu 'an sifatil makhlukin, suci bersihlah ia daripada
menyamai sifat-sifat makhluk. Itu masalul a'la, sifat yang tertinggi. Dalam surah Masalul A'la ni ada, kita ulang satu lagi dalam surah Ar-Rum. Walahum ma fis samawati wal ardi walahum ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu dalam surah Ar-Rum. Dialah Allah yang telah memulakan kejadian makhluknya, dan kemudian bila makhluk itu dimatikan, dialah jugalah yang akan menghidupkan semula makhluk itu. Dan perkara itu adalah mudah bagi Allah. Menciptakan sesuatu yang asalnya tiada, kemudian menghidupkan kembali yang telah mati, maka ia adalah suatu perkara yang mudah bagi Allah. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard, dan untuknya sifat yang tertinggi, yang mulia, sama ada di langit dan di bumi. Sifat itu adalah milik Allah, sifat yang tertinggi, mulia. Masal juga dengan maksud suatu perbandingan yang tidak ada yang seumpama, yang boleh buat perbandingan. Kemudian ayat ini ditutup dengan menyatakan dua sifat bagi Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Dialah yang bersifat Al-Qawiyyu, yang maha kuat, Alladzi la yughla, yang tidak dapat ditandingi, diatasi oleh yang lain. Dan dialah Al-Hakim, yang maha bijaksana fi sun'ihi, Alladzi la yaf'al illa bima taqtadihi al-hikmah as-sadidah, yang bijaksana pada semua tindakan perbuatannya, yang mana tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali mengikut hikmah yang baik, hikmah yang tinggi untuk hambanya. Qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah bagi Allah hujjah yang tertinggi. Allah Ta'ala bersifat Al-Hakim, Hakim fi af'alihi wa tasarrufatihi, pada semua perbuatan, tindakannya dia bersifat Al-Hakim, maha bijaksana. Kita tak tahu, tetapi dia yang lebih tahu. Dan kesempurnaan itu adalah miliknya. Adapun kita manusia sebagai makhluk, kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.